أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لنا وهداية لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أنعمنا من لا ولهم الملائكة المقربين واخرجنا وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرارك رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وعلمنا قال الشيخ ناصر تعالى نفعنا بهم في الدارين. Sekian. Maka nyata daripada segala perkataan yang tersebut itu bahawa tambatan-tambatan iman yang sabit dengan dalil-dalil akli yang bergantung dengan ketuhanan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqad dan belajar dan berfikir dan mengajarkan dia dengan tafsil. Serta dalil-dalilnya. Itu 41 perkara. Maka nyata jelas, maka dah jelas daripada segala perkataan. Jadi daripada segala perkataan, daripada segala huraian yang tersebut itu semenjak awal sampai sekarang, sampai di sini, mulai daripada bahasan wujud hingga akhir sifat-sifat yang bersangkutan dengan Allah, dan mulai daripada sidik, sifat-sifat yang wajib yang bersangkutan dengan risalah, kesemualah yang kita belajar dalam kitab inilah. Maka nyata jelas, maka jelas, telah nyata, telah jelas bagi kita daripada segala nyata tu, daripada segala perkataan yang tersebut. Dikana perkataan tu huraian, penjelasan yang tersebut. Nyata bahawasa, yani oleh bahawasa tambatan-tambatan iman, akidah-akidah yang bersangkutan dengan iman kita yang sabit dengan dalil akli. Yang sabit tu sifat bagi tambatan iman. Tambatan iman yang sabit, yang tetap dengan dalil akli. Yang bergantung dengan ketuhanan, yang bersangkutan dengan ketuhanan, tambatan iman yang mana dianya ialah yang sakut dengan ketuhanan tu ialah wujud wajib, wujud mustahil, adam wajib, kidam mustahil, baru hingga akhirnya. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ini pun sifat bagi tambatan iman juga. Tambatan iman yang bergantung, yang bersangkutan dengan ketuhanan, tambatan iman yang wajib pada syarak, yang wajib atas mukallaf, maklum sebut kata wajib atas mukallaf ni wajib syarak. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, mukallaf tu daripada jin dan manusia dan lelaki dan perempuan. Wajib i'tiqad. Wajib kita kena i'tiqad dengan tambatan iman itu. Wajib
Wajib tu wajib kita i'tikad. Wajib pada syarak dengan maknanya kalau tak i'tikad dengan seperti yang disebut tu salah lah. Berdosa lah. Wajib kita i'tikad. I'tikad kata Allah wajib ada, mustahil tak ada. Allah itu sedia, wajib sedia, mustahil baru hingga akhirnya. Wajib i'tikad. Tapi nak berdatang i'tikad tu dan belajar. Jadi belajar dan berfikir. Dua-dua ni sebab bagi nak hasil i'tikad. Belajar dan berfikir dan dua-dua ni sebab bagi nak hasil i'tikad. Kalau tak belajar, kalau tak belajar dan tak berfikir, macam mana nak hasil i'tikad? Maka dia kalau dalam ilmu ma'ani dia panggil belajar dan fikir ni sebab bagi i'tikad. Dia panggil ataf sebab kepada musabab. Dengan maknanya belajar dan berfikir inilah sebab bagi hasil i'tikad. Dengan maknanya kalau tak belajar atau belajar tak berfikir, tak kaji dengan benda yang dia belajar, maka tak hasil i'tikad. Tak tahu nak i'tikad macam mana. Sebab tu kalau orang tak belajar tu tak tahu Allah ada ke tak ada. Orang tak belajar tu dia tak tahulah katanya Tuhan sedia ke tak sedia. Wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tikad dan belajar dan berfikir. Apa tu nisbah ibarat tu kita panggil belajar dan berfikir tu sebab bagi i'tikad. Jadi ataf sebab kepada musabab. Jadi belajar dan berfikir tu sebab bagi nak hasil i'tikad. Dan mengajarkan dia akan tamatan iman. Dan mengajarkan yang lain tapi atas syarat dia lah. Dan mengajarkan dia kan tamatan iman. Apa tu nak mengajar ni sebelah balik orang yang nak mengajar ni orang yang tahu. Lagi pulanya kena ada orang nak belajar. Ada orang nak belajar. Dia tahu. Lagi pulanya ada orang nak mengajar. Ada orang nak belajar. Maka sekiranya kalau dia tahu, dia pandai. Tapi kalau tidak ada orang nak belajar, maka tak wajib mengajar. Dia ulama ni, dia tak semacam dengan Rasul. Walaupun al-ulama warasatul anbiya sekalipun. Walaupun al-ulama warasatul anbiya. Tapi dia tak semacam Rasul. Rasul nak menyampai, dia tak boleh tunggu kat rumah. Dia kena keluar daripada rumah untuk nak menyampaikan benda yang disuruh menyampaikan kepada manusia. Tapi dengan maknanya Rasul ni dia kena cari orang untuk nak bagi tahu. Untuk nak mengajar dia kena keluar daripada rumah untuk nak mengajarkan orang. Tapi ulama dengan atas dalam fardu kifayahnya, maka dia tak wajib keluar daripada rumah untuk cari orang nak mengajar. Dengan maknanya kalau tidak ada siapa yang datang nak belajar sama dia tu, kalau dia tak mengajar pun tak salah. Tapi kalau tempatan tu ramai orang yang alim lah. Dengan maknanya kita salah seorang daripada orang yang ada ilmu. Yang lain pun ramai lagi. Apa tu
Orang kampung, orang-orang awam ada belajar bersama dengan orang lain dah. Lepas tu mereka tak datang belajar bersama dengan kita. Maka tak wajib kita mengajar. Begitu. Atau dengan secara umum, begitulah. Jadi maknanya sebab tu katanya ulama tak semacam rasul. Rasul mesti keluar daripada rumah untuk nak menyampaikan. Tapi ulama tunggu kat rumah. Maknanya kalau ada orang nak mengajar, nak belajar sama dia, mestilah dia ajar. Kalau dah ada tempat yang lain, tempat mereka tumpu belajar. Dengan kita, tidak ada siapa nak belajar bersama dengan kita. Maka tak wajib kita mengajar. Itu masalah ulama. Tapi masalah ulama lah gitulah. Jadi nak cerita katanya ulama tu tak semacam orang jadi rasul. Tapi kalau dia ulama, patut dia keluar daripada rumah untuk nak mengajarkan orang yang tak tahu lagi, itu lebih baiklah. Tapi kalau dia tunggu kat rumah, ada orang nak belajar, dia mengajar. Kalau tak ada, dia tak mengajar. Itu tak salah. Tapi yang maksud di sini, kata wajib mengajar di sini tu masalah katanya wajib belajar, wajib mengajar di atas orang akan orang yang di bawah perintahnya. Itu sebagaimana lagi akan datang. Masalah khas di sininya, masalah aqaid di sininya, sebagaimana lagi akan datang disebut katanya wajib mengajar tu wajib mengajar orang yang di bawah perintahnya. Yang i'tikad yang masuk di bawah fardu ain. Seperti lagi akan datang, kita akan ulang baliklah masalah mengajar ni. Jadi mengajar itu pun wajib juga. Dengan tafsil, maknanya wajib tadi, wajib i'tikad, wajib belajar, mengajar. Apa dia? Wajib tadi, wajib i'tikad, wajib belajar, wajib berfikir, wajib mengajar. Semua tu dengan jalan tafsil. Dengan secara tafsil. Satu per satu. Tak memadailah Allah bagi tak kita tahu kata Allah bersifat dengan segala sifat kamalat, wajib bersifat dengan sifat kamalat. Mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Sakat tu tidak memadai untuk nak sah iman. Jadi maknanya wajib kena tafsilkan, kena tahu, kena satu-satu wujud kidam yang 20 atau 13 yang khilaf di antara ulama tu, wajib kena tahu dengan secara tafsir. Sebagaimana kita maklum. Dengan maknanya kalau kita i'tikad seorang itu dia i'tikad kata wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kamalat, mustahil bagi Allah bersifat dengan segala sifat kekurangan, harus bagi Allah membuatkan dan meninggalkan mungkin. Dengan sekadar itu tidak memadai sekiranya kalau tanya yang wajib, setengah daripada yang wajib tu apa dia? Dia tak tahu kata wujud kidam, dia tak tahu. Yang wajib tu wujud kidam, dia tak tahu. Dia tak tahu dalil. Katanya tidak ada Tuhan tu mustahil, dia tak tahu, dia tak i'tikad, itu tak memadai. Tidak memadai pada sah iman. Serta dalil-dalilnya. Jadi mengenanya i'tikad, belajar, berfikir, mengajar tadi tu akan segala tamatan serta ada dalil. Jadi maknanya kena tahu kata wajib ada, dalil bagi wajib ada.
kena tahu, kena i'tiqad katanya mustahil tak ada Tuhan, maka kena tahu juga dalilnya. Kena i'tiqad katanya wajib sedia dan kena tahu juga katanya dalil bagi wajib sedia. Kena tahu katanya mustahil baru, kena tahu juga dalil bagi mustahil baru. Begitu. Kena tahu juga kata harus membuat mungkin dan tahukan dalil kata harus. Kembali pada asal, bahawa setambatan iman yang bergantung, tengok dalam kausan, dalam lingkungan ya, matan, bahawa setambatan iman yang bergantung dengan ketuhanan itu 41 perkara. 41 perkara yang 41 perkara yang mengandungkan dia akan 41 perkara itu semuanya semua 41 itulah mengandungi oleh makna la ilaha illallah. Makna bagi perkataan dia kenapa dia kata oleh makna la ilaha illallah? Sebab la ilaha illallah yang kita kata tu ialah perkataan yang mengandungi 41 tu makna bagi perkataan la ilaha illallah. Makna dia. Mengandungi oleh makna la ilaha illallah, oleh makna perkataan atau makna kalimah la ilaha illallah. Mana 41 tu dimengandungikan dia oleh makna perkataan la ilaha illallah. Makna bagi perkataan la ilaha illallah itulah yang mengandungi akan 41. Bukan perkataan la ilaha illallah mengandungi akan 41. Kena faham betul-betul tu. Bukan perkataan la ilaha illallah yang mengandungi akan 41. Habis itu yang mana? Makna dia. Makna bagi la ilaha illallah tu yang mengandung akan 41 perkara akaid yang sakutan dengan Tuhan. Memanglah begitu. Sebab kita faham tu, faham perkataan ke, faham makna perkataan. Perkataan kita tak boleh faham, kita dengar saja. Bagi dalam sikit. Perkataan semata-mata perkataan, kalau kita cakap, saya dah makan nasi. Saya dah makan. Itu perkataan kan. Suara yang keluar daripada mulut, artinya tulisan, itu tulisan. Kalau kat dalam kitab tu tulisan. Yang keluar daripada mulut kita, itu perkataan. Maka tulisan kita nampak di mata. Kalau perkataan kita dengar di telinga. Jadi maknanya perkataan tu kita tak boleh faham. Perkataan kita boleh dengar. Begitu. Perkataan tu kita boleh dengar saja. Tulisan kita boleh nampak saja. Faham gitu? Tapi yang kita faham tu apa dia? Makna perkataan. Bukan kita faham perkataan. Perkataan tak boleh nak faham. Perkataan boleh dengar. Perkataan boleh dengar saja. Tulisan boleh nampak saja. Tapi yang kita faham apa dia? Makna perkataan. Yang kita faham makna tulisan.
Tengok lam, alif, hamzah, lam, alif, ha, illa, Allah. Itu tulisan atau perkataan, itu kita dengar, kita nampak. Yang kita faham apa dia? Makna dia. Betul. Kita apabila orang kata, orang bercakap, saya dah makan, perkataan itu kita dengar. Dan kita faham makna dia. Begitu. Faham makna perkataan, dengarkan diri perkataan. Dengar perkataan, fahamkan makna dia. Sebab tu dia katanya mengandungikan dia semuanya oleh makna. Kenapa dia kata makna? Tidak kata oleh la ilaha illallah. Oleh kalimah sebagaimana kitab Faridah dia kata la ilaha illallah. Tapi memanglah wakilnya begitu. Walaupun tak sebut makna sekalipun, maka kita dah tahu. Yang kita faham makna. Yang kita dengar tu dengar perkataan. Begitu. Jadi maknanya apabila orang kata apabila orang bercakap kata saya dah makan, kita dengar perkataan dia. Apabila kita dengar perkataan dia, maka kita faham makna maksud yang dia kata. Saya dah makan. Sebab ni kalau nak mendalami ada kalanya orang cakap tu saya dah makan. Tapi makna dia yang kita faham bukan apa dia. Dia tak nak makan bersama kita. Faham kita? Sebab kita ni kalau kita tanya dia, kalau kita tanya, kau dah makan ke belum? Dia jawab, saya dah makan. Lain kalau kita tanya, kita kata begini, mari makan bersama kami. Lain tu. Tapi dia jawab, kita tak, mari datang makan bersama kami. Maka dia jawab kata, saya dah makan. Jadi perkataan sama tapi makna lain-lain. Faham gitu? Sebab kalau kita tanya, kau dah makan ke belum? Dia jawab kata, saya dah makan. Mana dia nak bagi tahu katanya, dah berlaku makan kat dia. Tapi kalau kita ajak dia, kita kata, mari kita makan bersama kami. Dia jawab kata, saya dah makan. Apa makna kataan dia tu? Dia tak nak makan bersama kita. Itu yang kita faham kan? Yang kita fahamnya ialah dengan secara lazimnya, dia tak nak makan bersama dengan kita sebab dia dah makan. Itu makna lain-lain. Tengok karinah lah. Sebab tu nak cerita katanya, kita bagi halusi maknanya yang kita faham tu makna perkataan, yang kita dengar tu diri perkataan. Sebab itulah di sini dia kata oleh makna la ilaha illallah. Makna perkataan la ilaha illallah. Mana yang mengandungi akan 41 tu makna bagi la ilaha illallah. Bukan diri perkataan la ilaha illallah. Pada wakilnya begitu. Tapi kalau kita nak cakap mudah-mudahnya begitulah. Mengandungi oleh la ilaha illallah. Saya faham cakapan engkau. Begitulah kalau kita cakap mudah-mudah kan. Tapi yang sebenarnya faham makna perkataan kau. Begitu. Saya faham maksud kau. Begitu maksud tu makna. Mengandungkan dia oleh makna la ilaha illallah, iaitu makna. Adapun diri perkataan tu ialah la ilaha illallah yang kita dengar, yang kita baca itulah, itu diri perkataan. Makna dia apa dia? Iaitu makna la ilaha illallah. Ini makna dia. Bukan terjemah.
Kalau terjemah tu tiada Tuhan malaikat Allah, la tiada ilaha Tuhan illa malaikat Allah Allah. Itu terjemah, ini makna dia. Iaitu makna la ilaha illallah. Sebab tu dia berbeza. Iaitu la ilaha illallah. Bukan perkataan la ilaha illallah. Iaitu makna dia. Makna lain. Perkataan tu lain. Makna-makna yang dimaksud. Sebab makna tu mana yang dimaksud daripada perkataan tu kita panggil makna. Makna-makna tu mana itu ia yang kita maksudkan dengan perkataan. Sebab tu tadi tu saya dah makan tu maksud berbeza dengan sebab dua itu berbeza pada misal yang saya buat tadi. Iaitu makna la ilaha illallah. Allah Ta'ala jualah Tuhan. Allah Ta'ala jualah Tuhan. Mana lain daripada Allah bukan Tuhan. Allah jualah Tuhan. Mana lain daripada Allah bukan Tuhan. Mana Allah satu saja yang ialah Tuhan. Yang jadi Tuhan. Yang lain tak jadi Tuhan. Bukan dia Tuhan. Begitu. Allah jua, yakni tidak yang lain. Allah Ta'ala jua, yakni tidak yang lain. Tafsir gitu. Iaitu Allah Ta'ala jua, yakni tidak yang lain daripadanya. Ia jualah Tuhan. Itu makna dia. Maka makna apabila kita faham makna dianya ialah Allah Ta'ala jua ialah Tuhan, maknanya masuk dalam kata Allah Ta'ala jua tu Tuhan, masuk di bawahnya, dia mengandungi oleh Allah Ta'ala jua Tuhan tu, Allah mesti ada, Allah mesti sedia, Allah mesti kuasa dan lain-lain. Jadi kembali pada asal 41 akidah tadi, 40 perkara, 41 akidah, 41 perkara yang dimengandungi oleh makna la ilaha illallah tu mengandungi dengan secara mana? Sebagai kandung ijmal. Itu mengandungi oleh makna la ilaha illallah akan 41 perkara akaid iman tu mengandungi itu dengan secara ijmal. Itu mana kata sebagai mengandung ijmal. Sebagai mengandung ijmal. Mana mengandungi oleh makna la ilaha illallah. Makna mengandungi oleh makna la ilaha illallah akan 41 perkara akaid iman tu. Mengandungi itu mengandungi dengan secara ijmal. Bukan dengan secara tafsil. Mana dia 41 perkara tu badal kalau nisbah i'rab nahwunya 20 daripadanya ini badal ba'dhin min kullin bagi orang belajar nahwunya begitu. Mana setengah daripada 40 tu 41 tu mana dia 20 daripadanya, ini 20 yang setengah daripadanya. 20 daripadanya, 20 yang setengah daripadanya, setengah pada 41. 20 daripadanya daripada 41. Mana 20 ni setengah daripada 41. Bukan mana separuh. Setengah daripada. Sebahagian daripada. Itu setengah daripada. Sebahagian daripada. 20 daripada 40 tu perkara yang wajib baginya, bagi Allah Ta'ala pada akal. Lepas tu 20 yang wajib bagi Allah pada akal tu mana dia? Seperti barang yang telah terdulu sebut. Maklumlah. Wujud kidam yang akhir kan. Wujud kidam sampai kaunuhu mutakalliman. Dan 41 tu mana dia lagi? Dan 20 daripadanya, daripada 41 pula lawan-lawannya lawan yang wajib.
Lawan-lawannya, lawan perkara-perkara yang wajib. Raja'nya kembali di situ. Lawan-lawannya, perkara-perkara yang wajib. Lawan tu ialah yang mustahil. Atasnya. Lawan yang wajib memang mustahil. Dah 40. Wajib 20. Mustahil 20. Dah jadi 40. Satu lagi. Dan satu daripada 41. Yang bangsa perkara yang harus. Mana perkara yang harus. Harus pada akal. Maklum apa dia? Membuatkan mungkin dan tak buatkan mungkin. Maklum ya. Tapi 41 tu kalau kita berlaku di atas mazhab ulama yang membilangkan sifat ma'ani, sifat maknawiyah, sifat ahwal. Berlaku di atas kaum yang menyabitkan ahwal. Ialah kaum Qadhi dan Imam Haramain. Tapi kalau kita mengikut mazhab Imam Asy'ari, bukan dia 41. Kalau kita mengikut Imam Asy'ari, yang mana kita maklum Imam Asy'ari dia bilang bilangan sifat di sidianya ialah 13. Walaupun kaunuhu qadiran tu sungguh, tapi bukan sifat. Di si Imam Asy'ari. Maka kalau kita mengikut mazhab Asy'arinya, yang wajib 13, yang mustahil 13. 13 jadi 26. Gitu. 26. 26 tambah yang harus 1 jadi 27. Sebanyak tu sajalah. Ini kalau kata 41 ni kita ambil yang masyhur katanya sifat 20. Kalau kita ambil yang kata sifat 13, maknanya yang aqaid yang terkandung di dalam makna kata la ilaha illallah itu apa dia? Berapa pasal ni? 13 1 27. 27 saja. Bukan 41 lah. Itu tengoklah kita nak kalau kita kata 20 maknanya semuanya 41. Kalau kita kata 13 maknanya semuanya 27. Itulah. Maka sini dia ambil yang masyhur, katanya 20. Sebab tu kira katanya 41. Dan bahawasa tamatan iman yang sabit dengan dalil, yang sabit ia tamatan iman akidah lah. Yang sabit dengan dalil akli juga, yang bergantung, yang bersangkutan dengan pesuruh-pesuruh Allah dan utusan-utusannya, utusan Allah. Mana sama tu pesuruh Allah, utusan Allah tu mana sama. Yang wajib, sifat bagi tamatan iman yang sabit dengan dalam akli. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, i'tiqadkan dia. Apa tu mana sama dengan yang dulu. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, i'tiqadkan dia dan belajarkan dia dan berfikirkan dia dan mengajarkan dia, sama dengan yang dulu. Bukan sekadar wajib i'tiqad tu, wajib belajar, wajib berfikir sehingga nampak di hati. Dan kalau orang pandai tu wajib mengajar. Yang pesuruh-pesuruh ni itu 9. Akidah-akidah yang bersangkutan dengan pesuruh, dengan rasul-rasul ialah 9. Patut 9 ni yang mengandungikan dia kan 9 oleh makna kalimah Muhammad Rasulullah. Mengandungikan dia oleh makna kalimah Muhammad Rasulullah.
Apa dia makna kalimah Muhammad Rasulullah? Iaitu makna. Bukan terjemah. Iaitu makna kalimah Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad itu satu utusan. Ini salah seorang daripada utusan-utusan Allah Ta'ala. Maknanya makna dianya Muhammad itu, Nabi Muhammad itu salah seorang daripada utusan-utusan Allah Ta'ala. Mana salah seorang daripada Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Uh, hingga akhir barang yang tersebut pada awal kitab, awal risalah. Lepas tu katalah sampai akhir yang disebut di sana. Pada awal risalah, awal kitab ni lah. Sebut di awal kitab tu, kalau kitab saya ni pada muka surat, mulai daripada muka surat 4. Mulai daripada muka surat 4 sebelah bawah. Yang mana katanya itu amat banyak setengah daripadanya i'tiqad dengan hati, tamatan iman yang mengandungkan dia oleh makna dua kalimah tauhid. Itu kerana makna Tuhan itu tupanan. Begitu dah. Mengandung tu sebagai kandung ijmal juga. Sama dengan mengandung oleh makna kalimah la ilaha illallah akan 41. Makna la ilaha illallah mengandungi akan 41 tu mengandungi dengan secara ijmal. Di sini pun mengandungi oleh makna Muhammad Rasulullah akan 9 perkara tu. Itu pun dengan secara ijmal juga. Seperti lagi akan datang. Maknanya ijmal inilah yang lagi akan datang. Mana dia akan datang? Ni, 4 yang wajib, 4 yang lawan. Seperti 4 daripadanya, ni 4 ni setengah daripada 9, sebahagian daripada 9. Daripada 9 perkara-perkara yang wajib. 4 tu jadi 9 tu, mana dia 9 tu? Badal perkara-perkara yang wajib. 4 situ. Dan 4 pula lawan-lawannya, lawan-lawan perkara yang wajib. Lawan tu kenapa benar apa? Iaitu lawan-lawan tu perkara-perkara yang mustahil. Dah 8. Dan 1 daripadanya perkara-perkara yang harus. Ialah bersifat dengan sifat manusia yang tidak kekurangan. Maka cukuplah maka yang masuk di yang mengandungikan dia oleh makna la ilaha illallah 41. Yang mengandungi oleh makna Muhammad Rasulullah 9. Jadi impun ke semua jadi 50. Maka cukuplah, genaplah tambatan iman yang akliyat, mana yang sabit dengan hukum akal. Yang akliyat, mana yang sabit dengan hukum akal. Wajib. Pada akal mustahil. Pada akal harus. Pada akal, itu yang akliyat. Yang wajib pada akal, yang mustahil pada akal, yang harus pada akal, pada Tuhan, pada Rasul. Yang wajib atas kita tiap-tiap mukallaf bahawa i'tiqadkan dia.
Nah, maka cukuplah tamatan-tamatan iman yang akliyat. Tamatan iman yang akliyat mana? Yang wajib atas kita tiap-tiap mukallaf bahawa i'tiqad akan dia, akan tamatan-tamatan iman yang akliyat. I'tiqad dan mengaku dengan dia terima. Dan mengaku dan terima, terima adalah hati. Katanya sungguh ada Allah hingga akhir. Dan atas tiap-tiap tengok. Di sini nak menyata siapa orang mana yang wajib, orang mana yang kata tak wajib i'tiqad tadi. Dan atas kita ni, dan atas kita ni, dan wajib atas kita. Dan atas kita ni, dan wajib atas kita. Kita ni siapa? Tiap-tiap yang menerima pelajaran. Ini kita ni siapa? Orang yang menerima pelajaran. Memanglah dia mukallaf lah. Tapi orang mukallaf ni ada dua pula. Sebab nak panggil mukallaf apa dia? Akil balik. Itu mukallaf kan? Akil balik. Tapi setengah daripada orang mukallaf, orang yang terima pelajaran. Setengah daripada orang mukallaf, orang yang tak terima pelajaran. Terima pelajaran ni bukan maknanya, maksudnya dia boleh faham apa yang dia belajar. Itu makna terima pelajaran. Dia boleh faham apa yang dia belajar. Begitu. Itu makna yang menerima pelajaran. Kita orang yang terima pelajaran. Maknanya kita ni kalau kita belajar, kita boleh faham apa yang kita belajar. Walaupun nak boleh faham kena guna huraian yang banyak sekalipun, tak apalah. Janji katanya boleh faham mata pelajaran kita, kita boleh faham. Orang tu. Tapi kalau satu benda ni kita dah hurai dia 10 kali, dia tak faham lagi. Kita dah ajar satu benda dia, dah sebulan, dia tak faham lagi. Itu maknanya orang yang tak boleh nak faham pelajaran. Ghalibnya orang-orang yang tak boleh nak faham pelajaran ni, apa dia? Kalau kita nak suruh dia hitung, dia kira tu tak tak pandai cukup 100. Bilang 11, 12, 13, 19, 20. Lepas pada 20 tu dia tak tahu nak kata dah. Contohnya masalah. Kalau belik-belik sikit, dia tak tahu nak kata dah. Begitulah. Maknanya yang menerima pelajaran tu maknanya bukan lembab sangat lah. Akal dia ada, bukan dia orang gila. Tapi lembab. Kita dah cerita 40 kali pada dia, hurai 40 kali, 40 hari. Dia tak cakap faham lagi. Itu maknanya orang tak terima pelajaran, kami panggil. Dan atas kita tiap-tiap orang yang menerima pelajaran, bahawa belajarkan dia wajib atas, dan atas kita ni, dan wajib atas kita tiap-tiap yang menerima pelajaran bahawa belajar wajiblah bahawa belajarkan dia akan tambatan-tambatan iman yang kata 50 tadi. Belajar. Yang wajib tu belajar hingga mengetahuikan dia akan tambatan-tambatan iman. Belajar tu wajib.
Dan yang kita ni maknanya mengetahui dengan belajar tu, ya belajar tu sebab bagi nak mengetahui kan. Belajar tu sebab bagi nak dapat mengetahui, nak dapat tahu kena belajar, nak tahu kena belajar. Maka yang boleh kita usahanya ialah belajar. Yang kita mampu usahanya ialah belajar. Adapun mengetahui itu daripada Allah. Jadi yang kita hamba ni, kita usaha ada di kita kan. Yang kita usahanya ialah belajar. Adapun mengetahui itu tak boleh kita nak usaha. Tahu tu, faham tu tak boleh kita nak usaha. Itu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita boleh usahanya ialah belajar. Sebab tu dia katanya wajib kena belajar. Lepas tu kena belajar sampai ke bila? Hingga mengetahui kan dia. Begitu. Dengan mana apabila dia dah tahu 40, 50 akidah tadi, kalau tak nak belajar pun boleh lah. Dah lepas daripada yang wajib. Begitu. Belajar hingga, bukan hingga mati. Bukan belajar hingga mati. Maksudnya belajar hingga dia mengetahui. Dengan maknanya kalau selama mana dia tak tahu lagi, walaupun dah belajar tapi belum tahu lagi. Padahal dia ni orang yang terima pelajaran. Ni orang ni. Padahal orang ni, orang mukallaf, seorang kita katanya orang ni dia orang mukallaf, orang yang akil balik. Lepas tu dia ni jenis orang yang terima pelajaran. Lepas tu wajib di atas dia tu belajar. Lepas tu kalau tanya, nak belajar lama mana? Begitu. Nak belajar lama mana? Sampai mati ke? Tak syarat. Sampai ke mati. Nak belajar sehingga dia tu mengetahui. Mana apabila dia mengetahui, dah tak wajib belajar lah. Tapi selama mana tak mengetahui lagi akan tamatan yang 50 tadi, wajib kena terus dalam belajar. Dengan sebab dia belum faham, belum tahu lagi. Ini bagi orang yang terima pelajaran. Sebab orang yang terima pelajaran ni, kalau belajar banyak sikit, dia boleh faham lah. Begitu. Maka akhir di situ, akhir maknanya apabila dia dah faham, dah tahu akan akidah yang 51 tadi, yang 50 tadi tu, maka bolehlah. Kalau tak nak belajar pun bolehlah. Dah lepas daripada wajib. Begitu. Adapun yang hadis katanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu semua ilmu, bukan ilmu fardu ain. Utlubul ilma, hendak tutup oleh kamu akan ilmu, belajar oleh kamu akan ilmu. Ini segala ilmu. Termasuk fardu ain, termasuk fardu kifayah, dan termasuk benda yang sunat belajar. Masuk benda belajar yang wajib, yang fardu ialah fardu ain, fardu kifayah, dan benda yang sunat belajar. Jadi segala ilmu yang disuruh belajar. Tu mana utlubul ilma, hendak tutup oleh kamu akan ilmu. Ilmu yang sebahagian pada ilmunya fardu ain kena tahu, kena belajar. Sebahagian daripada ilmunya fardu kifayah kena belajar. Sebahagian daripada ilmunya ialah sunat belajar. Mana dia ilmu yang sunat belajar? Ilmu tentang nak semayang sunat. Cara-cara nak semayang sunat belajar. Contohnya belajar cara nak niat solat tarawih, sunat, tak wajib. Sebab malaikat dia menazar nak semayang tarawih, wajib belajarlah cara niat. Kalau dia tak menazar, maka hukum semayang tarawih, solat tarawih itu adalah sunat. Memanglah sunat muakkad. Tapi belajar cara niat masalah adalah sunat. Begitu. Kalau orang tu dia tak nak belajar cara niat solat tarawih, lagi pula dia tak nak solat, maka tak berdosa. Tak berdosa di atas dia. Sebab benda sunat kan. Maka yang hadis katanya utlubul ilma.
minal mahdi ilal lahdi, tutup oleh kamu akan ilmu daripada kecil sehingga matilah. Maksudnya minal mahdi boy, yakni sejak kecil, ilal lahdi yakni masuk dalam lahat, yakni kubur, ialah mati. Itu segala ilmu, melekapi ilmu fardu ain belajar, melekapi ilmu fardu ain, fardu kifayah belajar, dan melekapi fardu ilmu yang sunat belajar. Segala ilmu yang diwajib, yang disunat. Adapun di sini kita cakap pasal belajar akidah yang tamatan iman yang 50 yang wajib fardu ain. Yang sini kita cakap masalah ni. Masalah ni kata wajib belajar dengan sebab akidah 50 akidah saat itu fardu ain. Fardu ain, maka belajarkan fardu ain itu dia tak wajib sampai ke mati lah. Dia lepas di mana? Apabila dia tahu macam mana? Apabila dia dah pandai, maka dah tak wajib belajar. Sebab tu setengah orang tu dia tak nak belajar dah. Sebab apa? Dia dah tahu cara solat. Sah dah dia solat dengan syarat, dengan rukun. Dia belajar dah, dan bab nak ikhlas pun dia dah belajar dah. Dia tahu cara, pandai dah solat. Boleh buat solat dengan secara rukun, sepenuhkan syarat. Kalau dia tak nak belajar tambah lagi pun boleh. Walaupun dia tak pandai nak baca subhanallah, tak pandai nak berdoa pun masalah. Dia tak tahu pula hukum berdoa lepas solat tu adalah sunat. Masalah itu tak berdosa. Gitu. Belajar kan dia hingga mengetahui kan dia tu. Maknanya apabila dapat mengetahui, dapat faham, dah lepas daripada wajib. Tapi nak tambah lagi, itu masuk dalam fardu kifayah. Sebab kita sini kena jaga, kalau eloknya jaga sikit. Dan atas kita ni wajib, aini. Dan atas kita tiap-tiap yang menerima pelajaran, ini wajib, dan wajib atas, ini wajib aini atas tiap-tiap orang yang menerima pelajaran, bahawa belajarkan dia. Belajar tu akhir di mana? Sehingga dia tu tahu. Mana selama mana tak tahu lagi, mesti kena belajar. Sebab dia ni adalah orang yang menerima pelajaran. Gitu. Apabila dah tahu, boleh nak berhenti belajar. Begitulah. Nampaknya untuk hari ini kita akhir di situ. Dan atas tiap-tiap yang menerima pelajaran, bahawa belajarkan dia hingga mengetahuikan dia. Kita ulang balik. Dan atas tiap-tiap yang menerima pelajaran. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana bi nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'dinuka ma qara'nahu wa ma hafazna wa ma sami'na fardid alaina wa tahdina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.